واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada 3 ayat pada hari ini yang kita akan baca dan juga cuba kita memahaminya bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Sihat Safas hari ini? Alhamdulillah. Purple blue. Ya, yes. Alhamdulillah. Ya, kita masih menyambung Ustaz. Betul, ya. Tinggal sekitar 20 ayat saja lagi. Betul. Di hujung surah Al-Imran bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini. Sama-sama kita doa kepada Allah SWT. Allah kurniakan kepada kita rezeki ilmu, ya, dengan doa kita subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita ingin melihat kepada apakah ilmu dan hikmah yang boleh kita peroleh daripada 3 ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-181 kita akan melihat bagaimana ucapan buruk ulama Yahudi dan juga orang-orang Yahudi mengenai Allah Subhanahu Wa Taala dan penurunan azab bagi mereka. Ia akan diteruskan pada ayat 182 dan ayat 183 kebohongan dan kebatilan orang Yahudi serta bantahan atas apa yang mereka perkatakan. Mari sama-sama kita membaca 3 ayat ini terlebih dahulu sebelum kita melihat apakah pelajaran untuk kita elakkan dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita berteraskan pada surah Ali Imran. Bersama Ustaz Tar. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, apa khabar hari ini? Moga-moga terus sihat walafiat. Dikurniakan kesembuhan bagi tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua yang barangkali kurang sihat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di muka surat 74. Kita nak baca 3 ayat Safas. Ya, betul. Ayat 181, 182, 183. 83. Agak panjang juga ya. Jadi mari siapkan nafas ya. Ya, persiapkan nafas anda kerana saya pun tak berapa nak sampai juga. Jadi kita nak cuba membaca ayat 3 ayat ini dengan menggunakan taranum murattal nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتي
يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim kita dalam bacaan ayat 181 hingga ayat 183 surah Ali Imran. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Hampir setengah halaman Ustaz ya, agak panjang, dan 3 ayat ini memberikan perspektif kepada kita apakah cara berfikir duniawi yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ya. Salah satu daripadanya telah pun kita bincang pada episod sebelum ini, ayat 180, di mana mereka ini bakhil ya, bakhil dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka merasakan itu adalah cara hidup yang bagus. Itu yang kita dah belajar. Pada hari ini kita lihat pada ayat 181 bagaimana Allah menyatakan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, iaitu Allah memang benar-benar mendengar kepada perkataan mereka. Siapa? Ada kumpulan Yahudi Ustaz ya, yang mereka berbincang, dia mengatakan bahawa innallaha faqirun wa nahnu aghniya, iaitu Allah ini fakir, yang kami ini kaya. Sanggup dia cakap begitu. Salah seorang daripadanya bernama Finhash ya, dia berborak-borak tu, dia cakap pada Abu Bakar lalu ya, dia kata kalau katakan Tuhan kamu ni kaya sangat, buat apa dia minta tolong manusia kan? Kalau katakan fi sabilillah, kena dermalah, kemudian man yuqridullaha qardan hasana, berikan pinjaman dengan pinjaman yang baik. Seruan-seruan di dalam Al-Quran itu nak menunjukkan bahawa Tuhan ini tak cukup. Fakir. Ya, fakir ni maksudnya tak cukup. Dan kami yang kaya, sehingga kan kena minta tolong pula daripada kami. Sampai tahap begitu sekali mereka bercakap. Jadi Abu Bakar dengar macam tu, dia pergi bertebus muka si Finhash itu. Finhash dia Yahudi, dia tahu Nabi sebagai pemimpin, dia pergi jumpa Nabi. Ya, Nabi dah bertanya, apa yang kamu cakap? Dia tak cakap lah apa yang dia cakap tadi. Tapi lepas tu turun ayat ini Ustaz. Maksudnya Allah memang mendengar perkataan Finhash dan juga orang-orang Yahudi yang sedang berbincang tadi, bahawa sebenarnya Tuhan ini adalah fakir. Tetapi sebenarnya hakikatnya bukan Allah yang perlukan Ustaz ya. Bila kita derma, kita tidak bakhil, sebenarnya dia masuk akaun kita. Betul. Akaun Allah mirus samawati wal ard, kan Allah ini pemilik kepada segala apa yang ada. Dia lebih kurang macam ayah lah. Ayah ada duit, kemudian bagi pada si anak Ustaz kan. Bagi pada si anak, okey nah abah bagi kamu, dan kemudian bila pergi ke kedai, ayah terlupa ke bawa duit cash kan. Jadi boleh tak abah pinjam pinjam. Padahal sebenarnya dia ayah sebenarnya kan. Jadi nak ceritanya bahawa harta yang kita ada dalam hidup kita ini bukan milik kita. Ianya perlu digunakan ikut kepada apa yang ditata cara yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan apa? Sanaktubu ma qalu. Ya, Allah akan tulis apa yang mereka perkatakan. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq, iaitu mereka ini pernah membunuh nabi-nabi mereka tanpa kebenaran ataupun tanpa hak yang sebenarnya. Jadi mereka yang berada di Madinah ini bukan bunuh nabi Ustaz. Mereka tak bunuh nabi, tetapi mengapa Allah menyatakan mereka yang cakap Allah ni fakir, akan dicatat amal mereka, dan mereka ni dicatat juga sebagai pembunuh nabi-nabi? Kerana ini walaupun mereka tak bunuh lagi, tapi mereka setuju dengan manhaj ataupun pendekatan cara fikir begitu. Maksudnya membuatkan tanggapan negatif pada Allah, membunuh kepada utusan Allah, mereka setuju. Jadi walaupun mereka tak buat, itu yang kita belajar juga nanti dalam surah Asy-Syams Ustaz ya, bagaimana kumpulan pada zaman Nabi Saleh itu, fa'aqaruha, itu yang bunuhnya berapa orang je, yang unta tersebut kan. Tapi Allah mengatakan mereka semua membunuhnya kerana apa? Kerana mereka bersetuju dengan jenayah membunuh unta yang diamanahkan kepada kaum Nabi Saleh suatu zaman dahulu. Dan di hujung itu Allah memberikan ancaman yang sebenar-benarnya. Biasanya dalam Al-Quran Allah menyatakan qala qila Ustaz ya, tapi di sini Allah cakap apa? Wa naqul, kami sendiri yang akan mengatakan apa?
kami menyatakan dzuqu azabal hariq, iaitu rasakan azab yang amat membakar. Hariq ini bakar sampai jadi debu, sampai jadi hancur, lepas tu datang balik bakar lagi. Itu adalah azab yang hariq. Jadi abu. Ya, hancur. Dan Allah beritahu begini, pasal Allah terlampau marah dengan perkataan ini. Jadi dalam hidup kita ini, kita jangan sampai kita rasa kalau kita derma nafkah ni, habislah, mengapalah ada lagi Allah hantar orang nak derma, minta derma dengan saya, mengapalah saya kena bagi nafkah. Kerana sebenarnya bila kita diberi peluang untuk menunaikan tanggungjawab, untuk infak, ada orang minta derma ke Ustaz ya, masjid dan sebagainya, jangan kita cakap alah masjid, apa lagi, mesti minta derma je. Kan, kalau kita cakap begitu, kita ada clue bahawa sebenarnya nak cerita bahawa Tuhan ni asyik minta derma je. Jangan sekali ada pemikiran begitu, kerana ia akan mengundang kepada azab yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang cuba dibersihkan Al-Quran kepada hati kita, dan lebih daripada itu Allah menyatakan satu hakikat yang besar pada ayat 182 yang kita ingin perhatikan. Namun kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 181 hingga ayat 183. Bagaimana ayat 181 membawakan kerangka berfikir orang-orang Yahudi. Misalnya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, mereka memasukkan nilai-nilai negatif kepada Allah SWT, memberi tanggapan negatif. Kalau kita lihat dalam Bible, misalnya, kalau kita tengok pada Bible ataupun tengok dalam kitab-kitab Yahudi ataupun Kristian, mereka kadang-kadang letakkan Tuhan bergaduh dengan Nabi, kan. Kemudian ada pula cerita pasal Nabi Ibrahim ini ada anak luar nikah. Perkara-perkara yang memang tak masuk akal kalau kita cakap tentang agama, bercakap tentang Tuhan yang amat baik, ya, Asmaullahul Husna yang ada dalam agama Islam. Tetapi dalam agama Yahudi, dalam agama Kristian, dia boleh selamba-selamba, ya, kan? Dia buat Tuhan tu macam kawan dia je, ya. Jadi perkara ini perkara yang kita amat bersyukur bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ya, berada di studio. Bila bercakap tentang akidah umat Islam ini, kita bersyukur sangat, Ustaz. Kita tak payah nak filter, tak payah nak saring, pasal dalam Al-Quran ini memang authentic, memang tulen, ya. Tak payah pula kita nak tengok cerita Tuhan. Kalau dalam Bible, Ustaz, ni macam-macam, kan. Sampaikan Tuhan penat lah, Tuhan kena berehat. Ni cerita pasal apa ni? Ini bukannya Tuhan pasal apa? Pasal mereka cuba mengaitkan Tuhan dan manusia, ya, bukan alam dan manusia, Tuhan dan manusia. Tapi dia cuba memberikan kesamaan, nak dia kata lebih penyayang, kan. Dia nak cuba samakan, tetapi kita tahu bahawa penyayang Tuhan tidak sama dengan penyayangnya manusia, dan bukan caranya kita membuat perumpamaan-perumpamaan tentang Tuhan tanpa ilmu. Itu yang mereka suka buat, Ustaz. Kadang-kadang buat cerita bagi pihak Tuhan. Satu hari Tuhan datang dalam hidup saya. Ni begitu, kan. Jadi orang yang healing-healing ni, kan, kadang-kadang dia rasa wah, bestnya Tuhan, kan. Padahal Al-Quran sudah cukup memberi syifa, menjadi penawar kepada kita. Bila kita cuba membacanya, bila kita cuba memahaminya, ia sudah cukup. Sebagaimana dalam ayat yang kita tengok, ayat 181, Ustaz, ya. Mungkin ada orang cakap, Tuhan ni penyayang ke kalau Allah cakap wa naqulu zuqu adzabal hariq, kan. Tapi sebenarnya Allah hanya cakap perkara begini kepada orang yang dah diberi peluang, dan dia tidak lagi menggunakan peluang, malah ingin memusuhi. Lebih kurang anak, Ustaz, ya. Anak kalau katakan cakap pada mak dia, mak ni memang saya ni sebenarnya, kan. Kalau anak cakap begitu, memang mak mana yang tak marah? Ada mak yang tak marah, kan. Ataupun mak mak penyayang, it's okay, kau cakaplah apa saja. Itu mak bukan penyayang, kan. Itu mak yang tak ada nilai, kan. Kerana apa? Kerana bercakap tentang kasih sayang di dalam Al-Quran ini ada nilai, ada prinsip, ada al-haq yang kita belajar sepanjang surah Ali Imran. Apalagi perkara yang Allah tekankan agar kita mengambil pelajaran, jangan sampai kita terbabas dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 182. Kita beri perhatian, kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran, kita nak melihat pula ayat yang ke-182. Kita nak baca sama-sama. Hati-hati pada kalimah bi-dhallamin, huruf dha kat situ, ya. Kita cuba baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Nazim ayat yang ke-182, demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Jika kita baca ayat ini, Ustaz, ya, bagi setengah orang rasakan bahawa ayat ni okey, tetapi ia adalah sebagai satu syifa, penawar kepada hati kita. Pasal apa? Bahawa sebenarnya mereka mendapat azab tadi bukan kerana Allah ni memang penzalim, ganas, kan, bukan. Tetapi Allah cakap zalika bima qaddamat aydikum. Kamu punya tangan, kamu punya usaha, kamu yang buat sendiri, kamu yang menempah, istilahnya, ya. Dia menempah kepada azabul hariq, azab yang menghancurkan tadi itu, dan bukannya wa annallaha laisa bidhallamil 'abid. Ya, bukan kerana Allah ini, Allah tak pernah sekali-kali menzalimi kepada hamba-Nya. Jadi di sini bila kita nampak
perkara ini Ustaz ya, kita tidak akan meletakkan blame ataupun kesalahan ataupun kita meletakkan tanggapan negatif pada Allah kan. Allah ni tak boleh ampunkan kepada hamba-Nya kan. Biarlah kan buat silap, ampunkanlah. Memang boleh ampunkan, tetapi minta ampun cepat-cepat. Jangan sampai kalau dalam surah At-Tahrim Ustaz ya, ayat ke-7 menceritakan bila sampai di akhirat tu baru orang nak bertaubat. Dah masuk penjara baru nak taubat. Kan cuba bayangkan orang dah merompak, dah masuk mahkamah, disabitkan kesalahan, masuk penjara, saya nak bertaubatlah Tuan Hakim kan, tolonglah kan. Mana boleh, pasal dah selesai penghakiman. Kalau nak bertaubat sebelum berompak tadi kan, ataupun dah merompak sikit, lepas tu okey saya tarik diri lah kan, sebelum merompak dan merompak seterusnya. Jadi dalam ayat 182 ini memberi pelajaran yang besar kepada kita, jangan letak tanggapan negatif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah menyatakan wa annallaha laisa bidhallamin lil abid. Allah tidak akan menganiaya terhadap hamba-hambanya. Contoh Ustaz ya, dalam hidup kalau ada orang cakap Allah ni zalim. Dia cakap, mengapalah Allah bagi saya ni sakit kan, orang lain tak sakit pun. Itu menunjukkan betapa dia nak cuba Allah ni tak adil ni kan. Ataupun apa lagi, mengapa Allah bagi dia tu kaya kan, saya ni tak cukup. Contohnya kan, itu cuba nak menyatakan bahawa Allah tidak adil. Lawan pada adil itu adalah zalim. Ya. Jadi perkara tersebut di dalam Islam kita kena bersihkan ya, pasal tidak mungkin Allah tidak pernah menzalimi. Sebenarnya kita yang perlu menggunakan, kalau katakan kaya, tetap kena menunaikan tanggungjawab pada Allah SWT. Kalau belum kaya lagi, usaha dan Allah akan kira dan Allah akan memberi ganjaran setimpal bila sampai di akhirat nanti. Dapat di dunia okeylah Ustaz ya, tapi bila sampai akhirat confirm ya perkara tersebut. Jadi ini adalah pelajaran penting ayat 182. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita beri perhatian dan bercakap tentang zallam Ustaz ya. Biasanya zalim kan, tapi zalam ini melampau-lampau menganiaya. Sabdu zalam ya. Jadi nak ceritanya ialah Allah tak pernah langsung ya menzalimi melampau-lampau kepada hamba-Nya. Yang melampau siapa Ustaz? Diri kita lah. Itu sebabnya ada doa kan Nabi Yunus. Macam mana Ustaz doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ajar la ilaha illa anta subhanaka inni. Doa Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Cuba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amin ya rabbal alamin. Doa Nabi Yunus ya, bila masuk ke dalam perut ikan tersebut didoakan, dan isinya Ustaz ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali-Mu ya Allah, subhanaka inni ya, maha suci-Mu ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah di kalangan orang yang zalim. Ya, Nabi Adam pun doa format yang begitu, mengaku silap melakukan kezaliman. Nabi Yunus pun mengaku begitu dan mereka diampunkan ya. Jadi bila kita mengaku, kita akan menjadi orang yang dibantu dan ditarik kembali kepada Allah. Tapi kalau macam orang-orang Yahudi ni, dia pergi kata Allah zalim lah, Allah zalim, Allah fakir, macam-macam dia pergi tuduhnya ya, tuduh dalam akidahnya, dan itu menyebabkan apa? Mereka tidak diampunkan, malah mereka yang menzalimi diri, menyebabkan lagi stres dalam hidup, dan akhirnya mereka diberikan azabal hariq. Memang confirm stres Ustaz. Ya, kerana apa? Kerana asalnya itu berfikir negatif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah innallaha ahida ilaina. Perkataan yang ingin kita fokuskan adalah perkataan ahada, yang bermaksud menjanjikan, memerintahkan. 46 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Az-Zuhruf, dan kita akan bertemu dengan perkataan ahida ini pada ayat 183. Sekali lagi, orang Yahudi dia suka main-mainkan perkataan Tuhan. Ya, main-mainkan perkataan Tuhan, buat perkataan Tuhan, dan juga menegatifkan Tuhan. Yang ini adalah elemen akidah tauhid yang perlu kita jaga, dan kita akan belajar sebentar lagi. Namun kita berehat dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya
Menyokong? Apron will be blessed indeed with silk ropes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, malam 27 likur, roh akan kembali. Ataupun di bulan Ramadan, roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tiada Tuhan melainkan-Mu ya Allah, Maha suci-Mu ya Allah. Sesungguhnya daku daripada orang-orang yang berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sadaqallahul azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau macam di zikirkan tu ada juga yang sahabat-sahabat yang buat tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada juga. Boleh diulang-ulang zikir-zikir begitu untuk kita senantiasa memohon, merayu, meminta kepada Allah SWT agar diampunkan dosa-dosa kita dan mengakui kezaliman kita atas dosa-dosa kita, Safaz. Dan itu cara bagaimana kita membersihkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti mana dalam ayat yang ke-181 misalnya, bagaimana orang-orang Yahudi ini bukan sekadar mereka ini membunuh nabi, tapi dengan Tuhan pun dia main buat macam kawan dia kan, dia main tukar-tukar perkataan, dia kutuklah apa sebagainya. Dan itu perkara yang perlu kita jaga agar anak-anak kita, generasi akan datang ini tidak bermain lah Ustaz, ya, pasal perkara ini pokok. Betul kan. Kalau katakan dengan Tuhan pun rasa Tuhan ni zalim, Tuhan ni tak cukup ni kan, itu sebabnya dia minta kita tak payahlah kita beragama, buat apa cari Tuhan. Dia akan jadi begitu bila dilihat Tuhan bukanlah sebagai sumber untuk kita kembali mencari balik
jalan menuju kepada ilahi sendiri. Mudah-mudahan Ustaz insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak singgah sekejap ruangan ulang kaji tajwid kita, iaitulah kita nak perhatikan keadaan ataupun waqaf. Kalau kita perhatikan dalam al-Quran kita, di hujung ayat wa nahnu awniya, kan ada tanda apa tu? Ada tanda mim kecil. Dia kata bukan dengung kat situ, bukan iklab ke ataupun apa idgham ma'al gunnah ke apa ke, tapi ada mim. Rupanya itulah tanda waqaf. Salah satu di antara tanda-tanda waqaf di dalam al-Quran. Jadi dinamakan waqaf tersebut iaitulah pada wa nahnu aghniya, itu waqaf lazim. Waqaf lazim dinamakan sebagai waqaf lazim, termasuk dalam kumpulan kelompok waqaf yang elok ataupun berhenti lebih baik. Waqaf lazim, kan, berhenti lebih baik kat situ. Jadi kena hati-hati juga, kadang-kadang kita baca laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, kita berhenti kat situ kan, qalu, lepas tu kita ambil innallaha faqir. Wa nahnu aghniya. Boy, hebatnya awak lebih kaya daripada Allah Subhanahu Taala, kan. Dia berhenti gitu. Jadi kena hati-hati sebenarnya. Boleh kita nak waqaf, tapi kena perhatikan tempat waqaf yang kita nak berhenti itu dari segi makna, kan. Betul. Susun atur ayat itu, subhanallah. Macam kita bercakap juga Safan. Kalau tadi Abu Bakar ada kan, kena sepak. Oh, kena. Bukan sekadar kena tegur. Jadi kebahaya. Kalau Ustaz Fas ada, hati-hati baca. Dia kena isinya tu. Isinya subhanallah. Jadi memanglah kita kena ilmu waqaf dan ibtidak ni antara satu yang penting dan susah Ustaz. Maksudnya perlu pada ketekunan lah. Jadi jangan kita ambil mudah. Itu macam mana Ustaz? Tak apalah, belajar, perhatikan bacaan guru antaranya, perhatikan bacaan syekh. Jadi waqaf lazim dekat situ. Dalam surah Yasin ada selalu kita baca fala yahzunka qawluhum, kan, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Habis tu kalau waqaf yang mim ni off part, berhenti tu ambil nafas ke hidup. Kita waqaf tu dengan nafas yang sama kita sambung ke, boleh ambil nafas? Sudah. Jawab di ibu-ibu di rumah. Boleh dia. Ambil nafas, berhenti tu awniya. Nafas yang baru. Yang berhenti tanpa ambil nafas itu apa? Saktah. Nanti kita akan jumpa saktah dalam bacaan insya-Allah taala. Baik, itu satu. Yang kedua, kita nak melihat huruf-huruf dalam sebutan kalimah-kalimah kita yang perlu kita beri perhatian. Pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqirun. Cuba. Faqir. Kalimah faqirun, itulah yang kita perlu jaga huruf qaf. Huruf qaf supaya tak bunyi macam kaf. Faqirun, kaf jadi. Kan? Qaf. Faqir. Cuba. Faqir. Kan? Huruf qaf. Hati-hati supaya tak tertukar dengan huruf kaf. Satu. Yang kedua, wa qatlahum. Cuba. wa qatlahumul anbiya. Cuba. Jaga-jaga huruf qaf. Waqat jadi kaf. Waqat, waqat. Lepas tu kita jumpa huruf ta yang sukun, ta yang mati, kan? Ta duduk dekat mana? Hujung lidah, kan? Ta, da, ta, kan? Ta, da, ta, 3 huruf. Hujung lidah kena gigi yang bahagian atas. Ta, da, ta, 3, kan? Tapi sifat-sifat dia antaranya, kan, kalau huruf ta perlu kita beri perhatian. Dia ada al-ismat antaranya, ataupun yang selalu kita nak sebut iaitulah bila kita menyebut huruf ta, dia ada terlepas apa? Kita melepaskan nafas, kita boleh sebut hamas, al-hamas, kan? Sikit je. Sikit. Cuba sebut sikit.
Sebut Macam- sikit tu sikit je. Macam tu. Macam pergi ke kedai Tak pergi. khas. Sikit. Kan tu. Waqat. Sikit je. Waqat. Kalau banyak dia lebih lah. Kalau banyak lebih. Banyak lebih betul lah kan. Ini banyak-banyak lebih ya. Banyak lebih lah. Itu tak boleh lah. Itu banyak sangat. Ataupun dia melantun tu lagi bahaya. Timbul. Waqatala. Jadi qalqalah. Itu bahaya. Waqatala. So kena hati-hati. Waqat. Waqat. Ada sedikit saja dekat situ. Tengok kalau kita kata itu hamas, kalau dia ada ismat tadi maksudnya kita mengawal hujung lidah kita tu. Bila kita sebut tu, kan jangan banyak sangat ataupun jangan tak ada terus. Seterusnya bi ghairi haqq. Cuba. Bi ghairi haqq. Baik, kalau kalimah haqqin dekat sini, kalau waqaf bunyi lain, jadi lain hukum dia. Bila kita sambung jadi lain. Kalau wakaf dia jadi apa lantunan kan, bi ghairi haqq, qalqalah paling tinggi sebab ada sabdu. Cuba bi ghairi haqq. Aywa, kalau sambung dia jadi apa? Idgham ma'al gunnah. Bi ghairi haqqin, kan, bila sambung jadi tipis, bukan tipis sepenuhnya. Bi ghairi haqqin, sebab wasal, kan, dia tak bunyi tebal macam dari atas. Tapi kalau waqaf bunyi tebal dia. Bi ghairi haqq. Kan, itu maksudnya kena ada latihan dan ada semakan dengan guru. Subhanallah. Dan yang terakhir, ini banyak juga berlaku, iaitulah azabal hariq. Cuba. Aywa, fokus kita satu ha, yang kedua ra baris bawah, tarqiq hari. Cuba hari. Jangan kona hari, no, hari. Lepas tu hujung qalqalah pada qaf itu apa? Qalqalah yang huruf qaf, huruf qalqalah yang berbaris, kita matikan dia dengan sebab waqaf. Maka dia duduk di tingkatan yang kedua, kan, wusta, pertengahan. Bukan surah, dia wusta, sebab kita matikan dia dengan sebab waqaf. Jangan tolak pergi yang ketiga paling tinggi, ada setengah baca macam tu. Azabal hariq. Amboi, dia dah ada macam sabdu, salah, seolah-olah menambah satu huruf. Azabal hariq. 1, 2, 3. Aywa, pertengahan. Alhamdulillah. Saya tak tahulah Ustaz, saya bunyi ke tak. Nanti sama dengan guru bacaan kita insya-Allah. Safas Jadi kita cuba hafaz sikit ayat yang ke 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu. 1, 2, 3. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Ayuh, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian dalam sela masa rehat seketika ini untuk ulang dan ulang, cuba hafal. Kita nak rehat dalam seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Waj'alhu lana hujjatain.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu wa yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya, siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasul ni tadi. Kalau tak silap saya, dalam riwayat Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata Aina Ali, mana Sayyidina Ali, mana Ali? Lalu Rasul pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainih, Sayyidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau meludahkan pada matanya elok, dan Sayyidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam nak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 181 hingga 183. Bagaimana Allah membekalkan kepada kita pelajaran Tauhid di dalam surah Ali Imran pada hari ini. Dan sudah tentunya Ustaz ya, bercakap tentang Tauhid, tentang fiqah, tentang akhlak. Al-Quran ini membekalkan tiga-tiga perkara tersebut, ya, tiga komponen tersebut dalam agama kita ini pada setiap ayat sebenarnya. Ya, pada setiap ayat itu ada elemen Tauhid, ada elemen fiqahnya ataupun ibadah, dan juga elemen akhlak untuk kita ambil perhatian. Jadi setiap kali kita tadabbur ayat itu, contohnya pada ayat 182, kita tahu bahawa tauhidnya ialah Allah itu tidak pernah menzalimi. Ya, Allah ini penyayang, tidak pernah menzalimi. Tetapi apakah ibadahnya? Ibadahnya kita perlu selalu berdoa tadi Ustaz ya. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu sebagai satu ibadah daripada kefahaman ayat 182 kalau kita tadabbur merujuk kepada ayat doa Nabi Yunus. Dan apakah akhlaknya? Akhlaknya ialah kita kena jaga apa yang kita buat Ustaz ya. Kerana apa sahaja yang kita buat ini, itulah yang menjemput kepada jannah al-firdausil a'la ataupun azab al-hariq sebagaimana dalam ayat 181 sebentar tadi. Dan sudah tentunya apa yang kita buat itu ada kaitan dengan apa yang kita katakan juga. Satu lagi perkataan sesuatu yang negatif yang dibawakan oleh orang Yahudi, kita ingin belajar agar ianya tidak berulang dalam diri, keluarga dan masyarakat kita. Ayat 183 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca ayat yang agak panjang juga, 3 baris lebih, ayat 183. Ayuh kita baca sama-sama menggunakan bacaan murattal sabah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم
وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat yang ke-183 menerangkan tentang apakah sambungan kepada mereka yang diancam Ustaz dengan azab al-hariq, iaitu di kalangan orang Yahudi. Mereka berkata apa? Innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, iaitu mereka berkata bahawa kami ni tak payah beriman lagi pada rasul. Ini Allah yang suggest ataupun cadangkan sampai datang kepada korban yang dimakan api. Dia kata bagi pihak Allah, padahal Allah tak pun cakap begitu. Maksudnya bila rasul memang kena beriman Ustaz kan, tak mestinya kena tunggu dulu ada korban. Ya, korban ni macam Nabi Adam kan ada anak dia, korban yang diterima tak diterima. Ya, dan yang diterima itu tandanya ialah ta'kuluhun nar, dimakan oleh api. Jadi mereka meletakkan perkataan itu pada Allah satu, dan menyebabkan bila mereka tak nampak ada korban yang dimakan api, ya, maka dia kata tak payahlah beriman pada rasul ni. Ya, padahal itu yang Allah balas pada, Allah ajarkan pada Nabi dengan perkataan qul qad ja'akum rusulun min qabli. Ya, itu kita akan tengok sebentar lagi. Tapi nak ceritanya apa? Mereka suka guna nama Allah sebut ni. Dalam zaman kita ini, kita nak elak daripada mengapa awak kena pakai tangkal ni. Ini memang cadangan ni untuk memastikan Allah kan suruh kita berusaha. Dia yang cakap Allah suruh berusaha, tetapi pakai tangkal ataupun dia letak dream catcher dekat dalam dalam kereta kan, dia beli kat mana-mana tu dipasang. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa tidak ada tempat untuk menarik segala impiannya kecuali dream catcher. Ya, padahal sebenarnya nak apa-apa doa terus kepada Allah SWT. Dia kata kan Allah suruh berusaha. Menggunakan nama Allah pada perkara yang tidak benar, ini yang disampaikan dalam ayat ini. Allah kata apa? Ahida ilaina alla nu'mina li rasulin. Jangan beriman kepada rasul sampai sekian. Ya. Maka cara balasnya Allah ajarkan pada Nabi, kepada kita untuk meneguhkan, meluruskan akidah kita. Qul qad ja'akum rusulun min qabli. Datang dia banyak rasul-rasul sebelum ini dengan bukti-bukti mukjizat, ya. Wabilladzi qultum, dengan apa yang kamu katakan, tapi mengapa kamu bunuh? Kan ada banyak je mukjizat yang ada, termasuklah Nabi Adam ada anak yang korban di sambar api tersebut. Kamu tak beriman pun. Nabi Adam bawahnya ada Nabi Nuh, Nabi apa sebagainya. Jadi di sini in kuntum sadiqin, jika kamu betul-betul benar, sebenarnya kamu tak akan cakap tipu bagi pihak Allah, dan kamu tidak akan mendustakan pada rasul-rasul yang hadir tersebut sekadar mencari alasan sahaja dan nak menunjukkan rebel. Sebenarnya mereka bunuh rasul tu bukan mereka tak tahu rasul tu betul, tapi dia nak tunjukkan dia nak berdendam, nak menunjukkan tak puas hati kerana rasul-rasul ni menegur mereka dalam kehidupan. Jadi kalau dalam hidup kita ada orang tegur untuk berbuat kebaikan, jangan kita istilahnya bunuh dia. Bunuh fizikal ataupun kita cold storage dia dekat tempat kerja. Jangan dibuat perkara tersebut, kerana itu adalah amalan orang yang dimurkai Allah, iaitu siapa? Orang Yahudi yang dinyatakan dalam solat kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dal itu awal surah Ali Imran bercerita tentang orang Kristian, dan maghdubi alaihim di hujung surah Ali Imran ini bercerita tentang orang Yahudi, yang kita memang mohon setiap hari agar jangan sampai akidahnya, jangan sampai ibadahnya dan juga akhlak mereka itu masuk ke dalam kehidupan kita. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita ingin sentiasa menjaga adab ketika berinteraksi mengenai Allah dan para Nabi. Jangan cakap perkara yang tak sepatutnya kan, Nabi begini, Allah begini, tanpa asas yang benar. Yang pertama. Yang kedua, tanam kebencian atas sikap orang Yahudi yang menzalimi anbiya. Kita kena ada rasa kebencian itu Ustaz, akhlaknya, sikap, bukannya pada orangnya. Orangnya itu kita ajaklah ke arah kebaikan. Kita jangan pula nampak Yahudi je. Dulu saya ingatkan nampak Yahudi ni saya kena pukul kan. Tapi bila jumpa kawan-kawan di US dulu, kata kita teruskanlah kan. Akhlak je yang perlu kita tidak suka. Yang ketiga, tidak berbohong dan cipta alasan untuk menolak kebaikan yang disampaikan. Ini 3 resolusi yang kita harapkan. Kita doa pada Allah SWT, Allah pimpin kita menjadi
umat an'amta alaihim. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih Fadil Safas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu, ya Allah. Tolong kami, ya Allah, untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu. Tolong kami, ya Allah, untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله Minna wa antum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan kita sentiasa dipandu oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk terus bertauhidkan kepada Allah dengan tauhid yang suci, yang mulia, dan juga beriman kepada Rasul tanpa memberi alasan. Dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana nilai yang ini yang dibawakan, tauhid yang suci ini akan memberi kesan yang besar. Dan tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor akaun yang tertera, berhubung pada nombor talian dan memastikan bahawa tauhid ini akan membantu generasi akan datang dan sehinggakan mereka tidak bersifat negatif kepada Tuhan, dan kesan besarnya adalah kepada diri kita sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod akan datang, bagaimana Allah membawakan lagi peristiwa-peristiwa orang-orang terdahulu untuk menjadi panduan kepada kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين